Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, lagi dia menjadi tempat simpan rahsia Nabi, iaitu Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma. Sabda Nabi SAW, jangan ada sekalian kamu melampau-lampau pada menurut orang. Nabi Ustaz, Nabi kata, jangan melampau-lampau turut orang. Biar kita tahu ujung pangkai. Kita nak ikut siapa pun, biar kita tahu ujung pangkai cerita. Main tikam turut, main nak jadi pak turut, ni memang kerja bahaya. Semalam kita baca hadis Nabi SAW buat haji. Haji Nabi dipanggil haji wada'. Pada pagi hari Aqabah, hari Nabi nak melontang Jamratul Aqabah, Nabi kata dekat sahabat dia, Nabi kata, kutip mai batu untuk aku nak melontang. Sahabat pun kutip. Dia bagi dekat Nabi batu, dia panggil hasayat. Batu-batu besar kacang puih, kacang kuda, bagi ke Nabi. Bila Nabi ambil batu tu, Nabi kata, inilah batu yang aku mahu. Nabi kata apa? Janganlah kamu ghulu di dalam agama kamu. La taghlu fi dinikum. Tak pasal-pasal Nabi pergi sebut macam tu. Apa maksud dia? Kita tengok syarah hadis. Maksud ghulu ni apa dia? Ghulu ni maksudnya lebih daripada hak agama suruh. Agama suruh banyak tu, kita nak pergi buat lebih. Ghulu dia panggil. Itu ghulu, itu sifat melampau. Lagu mana Nabi suruh, lagu mana yang Tuhan suruh, lagu tu aja pergi buat. Jangan duk lebih-lebih. Lebih-lebih ni pasal apa? Ni pasal yang kita duk baca ni. Pasal melampau tikam turut orang. Tak tahu kepala ekong yang pergi duk buat tu. Nas duk ada, Quran ada, hadis duk ada. Tengok betul-betul Quran kata apa, hadis kata apa, buat lagu tu. Itu yang agama suruh. Lebih daripada tu dia panggil ghulu. Nabi kata dekat sahabat yang bagi batu ni, Nabi kata inilah batu yang kita nak kena guna untuk nak melontang, iaitu al-hasayat, batu-batu besar kacang puih. Cukup. Sebab yang kita nak lontang tu bukan iblis. Yang kita nak lontang tu apa dia? Jamrah. Tuan-tuan kata di jamrah tu ada iblis kah? Tak ada. Itu jamrah, itu cuma simbol. Simbol yang kita lontang itu simbol iblis. Bukan iblis ada di situ. Bodohlah iblis, saya kata semalam di masjid ni. Bodohlah iblis. Kalau dia tahu orang pakai nak pergi punggai dia pergi duduk tunggu tahun tu, bodohlah dia ni. Iblis bukan bodoh, syaitan bukan bodoh. Kerana dia tak bodoh lah dia berjaya memperdayakan orang pandai. Pasal dia tak bodoh. Jadi yang kita nak lontang itu bukan iblis. Kita cuma itu simbol kepada iblis. Kita lontang, bukan iblis ada di tiang tu. Yang pergi duk ambil rangka payung baling tu pasal apa? Itu ghulu. Dia kata itu ghulu, itu sifat melampau. Nabi dalam pada dua elok-elok tu, Nabi kata ambil mai batu dekat aku nak lontang. Sahabat ambil batu kecil-kecil, al-hasayat, besar-besar kacang kuda. Nabi ambil, Nabi kata dekat sahabat ni, Nabi kata inilah batu yang aku mau. Hampa pun pakai batu macam ni. Nabi kata la taghlu fi dinikum. Jangan hampa ghulu, jangan duk melampau dalam agama hampa. Pergi bawa batu tu dia main ambil melelong menonong ni nak punggai ni. Yang cedera ni bukan setan, kawah duduk depan tu cedera. Ya Allahu Akbar. Lah okey dah lah pasal dia buat bertingkat-tingkat tempat melontang. Okey, saya pergi haji tahun 1996. Dengan satu tiang tu lah pakat nak berebut pergi berpuluh ribu, berjuta orang nak tumpu satu tempat. Seh-seh kita ni kena himpit sampai kaki terangkat tak jejak tanah. Duk terapung dulu tu ya. Dengan hak duk terbang ke atas ni, payung, rangka payung saja duk pi, kita dengan duk sip kepala kita perau kena kepala kawan depan, darah merambu turun. Setan tak kena, yang kena kawan tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam agama tidak boleh ghulu, tidak boleh melampau. Ikut nas. Jangan create, jangan tokok tambah, jangan mereka cipta hal-hal agama. Kerana benda ni membawa kepada ghulu, kepada berlakunya melampau di dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata, berkata sekalian kamu, jika berbuat baik orang pada kamu, nescaya berbuat baik kami. Dan jika tidak berbuat baik orang, nescaya tidak berbuat baik kami. Jangan. Nabi kata jangan lagu tu. Jangan berdendam. Oh, hang buat kat aku hari ni, satu hari aku balas dekat hang. Jangan macam tu, Nabi kata. Jangan hari ni hang cerca aku, esok aku cerca hang balik. Jangan hari ni hang fitnah aku, esok aku boleh create satu fitnah, hantam hang balik. Jangan. Nabi kata sifat macam tu tak mau ada dalam diri orang Islam. Berbudi dengan menanti akan orang berbudi itu dikeji syarak. Dia bagi tahu kat kita di sini apa dia?
Dia kata kita kalau nak harap orang terima kasih baru kita nak buat baik, tu salah. Dia kata agama tak mau macam tu. Pihak yang kena tolong wajib berterima kasih, tapi kita tak usah harap dah terima kasih dia. Kalau kita harap, kita kecewa. Seperti mana yang tersebut di dalam masalah itu, maka janganlah dikata dan dinanti orang buat baik barulah kita nak membalas kebaikan dia. Jangan macam tu, dia kata. Jangan duk tunggu macam tu, ataupun memandang dia dengan tak mau berbuat baik, kamu pun tak mau buat baik kepada dia. Tak mau macam tu. Kan selalu kita baca, Nabi kata apa? Da' yadaka ala sadrik. Nabi kata tangan hang ambil buah tiada dada. Da' yadaka ala sadrik. Fama ahbabtahu li nafsik fa ahibbahu li ghairik. Apa yang hang suka orang buat kat hang, hang buat kat orang. Nabi kata lagu tu. Kita suka orang buat apa kat kita, kita suka orang hormat kita, kita kena hormat orang. Kita tak suka orang buat apa kat kita, kita tak suka orang fitnah kita, kita jangan fitnah orang. Tanya diri sendiri, apa kita suka orang buat kat kita, buatlah benda tu dekat orang. Islam dia ajar cukup cantik, tapi manusia tidak ikut apa yang Islam ajar. Dia kata, dan kemudian kamu pun memberikan, membiarkan dia kamu nampak suka memberi, maka kamu pun tak mau memberi kepadanya pula. Dia tak suka bagi kat kita, kita pun tak mau bagi. Ini dendam ni, tak mau. Maka dia tak mau bermuafakah dengan kamu, maka kamu tak mau nak bermuafakah dengan dia. Dia tak mau sembang dengan kita baik-baik, kita pun tak mau sembang dengan dia baik-baik. Maka sekalian itu tidak baik kepada kamu. Maka yang lebih baiknya ikut turut seperti mana sabda Nabi SAW, walakin wattinu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'u fala tazlimu. Nabi kata, dan tetapi yang lebih baik itu ialah sediakan dirimu berbuat baik dengan sentiasa, dan jika berbuat baik orang padamu, maka engkau balas berbuat baik itu kepada mereka itu. Itu dia. Nabi kata kita bila pun fikir nak buat baik, sudahlah, kita tak sakit jiwa. Dia kata, dan jika tidak berbuat baik mereka itu akan kamu sekalipun. Orang buat jahat kat kita pun biar pergi dekat mereka. Orang putih kata apa, tuan-tuan? Orang putih kata, when the foolish one speaks, do not reply to him. Kalau satu orang bodoh, satu orang bangang duk bercakap merapu melalut, do not reply to him. Tu saja respon lah. For better than a response to him is silence. Orang putih kata, daripada hang duk jawab apa yang dia duk kata, lagi baik hang duk diam. Pasal apa? If you speak to him, you aided him. Hang jawab apa yang dia duk fitnah hang tolong dia untuk nak merapu lebih lagi. Kita jawab 1, dia tembak mai 10 lagi. Kita jawab 10, dia tembak mai 100 lagi. Tu salah. Dia kata apa? But if you left him with no reply, kita biar pergi kat dia, terus duk jawab apa dekat dia, in extreme sadness he dies. Dia lelai, dia kecewa, dia mampu lagu tu aja. Hang nak tulis apa? Hang nak masuk gambar apa? Hang nak buat cerita apa? Kalau hang betul, kalau niat hang baik, apa yang hang kata tu memang hang wajib kena kata, mudah-mudahan hang dapat pahala. Tapi kalau hang tulis tu satu benda berupa fitnah, nak menjatuhkan orang, mengaibkan orang, nak memalukan orang dan sebagainya, Tuhan ada. Kita tak payah balas, kita tak payah jawab, kita tak payah defend, kita tak payah buat apa. Memadai Allah Subhanahu wa taala sahaja handle dia di akhirat esok. Allah Subhanahu wa taala hantar satu malaikat aja untuk jaga dia ni, malaikat Zabaniyah. Falyad'u nadiyah sanad'u Zabaniyah. Hang panggil berapa ramai geng hang doa dah mai pertahankan hang. Aku hantar malaikat Zabaniyah aja, Tuhan kata cukup untuk jaga hang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan sampai macam tu. Jangan sampai buat benda yang menyalahi daripada apa yang agama suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka janganlah sekalian kamu berbuat tidak baik akan orang itu, dan jika mereka itu bagi mudarat kepadamu, maka yang lebih baik memaafkan mereka itu. Agama ni macam tu. Buat apa pun biar pergi, jawab tak mau, apa pun tak mau. Kalau satu hari dia mai jumpa, dia kata saya minta maaf banyak-banyak, saya lah yang buat ni, kita kata mudah-mudahan Allah bagi petunjuk dekat hang. Ke depan esok jangan dia buat dah, sudah. Bukan kita nak pegang dia, nak bagi penampak 3 dah kat dia ke apa, habuan nak buang geram. Aku memang duk tunggu hari ni, hari yang mai depan aku. Dia mai dia kata minta maaf lah, sebenarnya saya yang buat ni, saya minta maaf. Tak apa, selesai. Nak balas pun tak, nak apa pun tak, ke depan esok hang jangan buat dah benda-benda yang tak bagus macam ni. Sudah.
Ini yang agama suruh. Kalau kita boleh buat lagu ni tuan-tuan, cukup hebat ni. Orang yang hebat ni apa dia? Orang yang boleh membalas kejahatan orang tetapi dia pilih untuk tak balas. Itu orang hebat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata kat kita di sini apa? Dan jika mereka memberi mudarat kepada kamu, maka yang lebih baik ialah kamu maafkan mereka. Bukan senang tuan-tuan, tapi kalau boleh buat, itulah yang dikehendaki oleh agama kita. Dan kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi gharib dan tiada kami ketahui melainkan daripada ini wajah.